Dia nampak kan? Nampak. Ngam. Boleh buat. Ni senang je. Okey, kalau kau tengok soalan ni, soalan yang simple, dia jelas, satu benda dia bagi tahu, tapi dia tak bagi terah macam ni, dia bagi dalam bentuk perkataan. Soalan ni dia bagi suatu janjang aritmetik bla 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 bla, cari bilangan sebutan, kan? Jadi bila macam ni kita tahu jelas yang pertama A kita sama dengan 5. Okey, dan D kita pun kita tahu ni. Dapat 2. Dan yang ujung ni pun kita tahu jelas benda ni namanya Tn sama dengan 87. Dan kena tahu juga soalan minta apa ni? Soalan minta N lah. Tu. Okey, bila kita selesaikan soalan ni, jadi kita akan pakai formula Tn lah. Apa formula Tn? Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Jadi saya masukkan. Biasanya kalau macam ni, saya akan gunakan, saya tulis A dulu, 5 tambah N tolak 1, D kita 2, sama dengan 87. Okey. Bila kamu nampak yang pertama kat sini, N ni seorang-seorang belah sini, single N, maksudnya tak perlu expand lah. Tak perlu expand. Kita terus buat. 2 N tolak 1 sama dengan 87 tolak 5 dapat 82. Kemudian 2 pergi, N tolak 1 sama dengan 82 bahagi 2, 41. Dan N sama dengan 41 campur 1, 42. Itu jawapan kita untuk bilangan sebutan. Ini contoh yang tak ada dalam modul. Kamu tak payah selak cari, tak payah. Ini mukadimah. Mukadimah dia revise. Modul tu di soalan exam tau, soalan pasca. Dia soalan pasca nanti kita tengok. Kita kena revise sikit tentang formula, tentang soalan-soalan yang simple macam ni. Okey? Satu lagi saya cakap pemadam. Okey. Tak apa ini banyak lupa ni. Okey. Kita sambung Mana ada nanti boleh tengok, kamu boleh tengok video semula nanti awal-awal ni. Ini tak ada dalam modul saya akan bagi yang benda yang tak ada dalam modul. Bila dia tengok okey dah revise cantik, dah refresh, baru kita start kita punya bincang soalan exam kita. Nombor 2, ini soalan tak ada dalam modul. Kamu salin dulu Janjang geometri pula. Janjang geometri 1/9, 1/27, 1/81. Okey, dot. Cari hasil tambah ketak terhingga dah penat ke eja bahasa Melayu ni. Infinity kan senang cerita dia itu cerita dia. Janjang geometri ni cari hasil tambah ketak terhinggaan. Okey, ambil simple masa, ambil explain cuba buat. Formula dia bawah sekali. Sum to infinity. Okay, try sekejap. Ada lagi masuk ni? Patutnya ada 30 orang, baru 17. Hilang nanti. Dia buat. Ini tahun ni kalau dia bagi soalan simple-simple macam ni pun alhamdulillah dia bagi. Dia senang ni semua ni. So kamu kena skor lah. Fika memang Fika. Asyik lah Fika.
Yang pertama, formula kita S infinity sama dengan air. Air ya. Jadi tadi S infinity, A kita adalah 1/9 per, dia per dengan per, pecahan dengan per bahagi dia kita artikan 1 tolak, ini dia punya R. R dia sama dengan 1/27 bahagi dengan 1/9. Kalau kamu ambil kalkulator, kamu tekan, kamu akan dapat jawapan kita 1/3. Yang kita buat 1/3. Okey. Jadi kalau tak nak pakai kalkulator, buat macam saya lah. 1/9. Samakan pembawah. 3 bahagi 3 tolak 1, 2/3. Lepas tu potong. Buat naik atas, kasih terbalik dia. 3/2. Potong lagi 1. 3. Dapat jawapan 1/6. Kamu jangan buat macam ni lah. Kalau pakai exam, pembaca akan tengok, budak ni dahsyat ni. Dia kalkulator dia rosak. Itu jawapan betul. Okey. Contoh hasil tambah ke tak terhinggaan. Kita jalan lagi, move on. Terus, saya akan bagi. Dan. Okey. Masih lagi kita tak masuk lagi, tunggu sekejap. Ada apa? Coming. Kawan-kawan kamu tengah siap. Yang perempuan tengah pakai tudung, pakai makeup, tapi kamera tak buka. Macam-macam lah dia orang ni. Okey. Nombor 3. Kita tengok. Janjang aritmetik pula. Okey. Dia bagi 2H tolak 6. H tambah 1. H tolak 4. A. Cari H. B. Cari D. Simple je soalan dia. 3 markah. Okay, try. Ini soalan yang simple je. Yang ni nak revise balik ni. Knowledge kamu, dia tak dibagai. Kalau buat jawab yang modul tu terus, itu kadang-kadang sah juga modul tu. Tengok. Yang ni simple je. Revise balik. Formula apa? Janjang aritmetik. Dah cikgu. Dah, dahsyat. Marah aku tak dahsyat. Okey. Tengok yang mana? Yang pertama sekali cari nilai H. Soalan macam ni, cara buat kita 2H tolak 6, H tambah 1, H tolak 4. Untuk janjang aritmetik, kita akan buat tarik ini, kita akan buat D sama dengan D. Begitu, boleh buat macam ni salah satu cara apa D? D maksudnya selepas tolak sebelum. H campur 1 tolak 2H tolak 6 sama dengan H tolak 4 tolak H tambah 1. Gitu Ini saya akan kira ni contoh aja ni. H tolak H. H mampus. Negatif 4 tolak 1. Negatif 5. Okey, jadi kita dah jawab siapa? Kita jawab Mamat ni dulu. B dulu. Okay, B siap? 5. B, jawapan kita D sama dengan 5. Dapat B dulu. Okey, H. Sini pula. H tolak 2H. Negatif H. 1 campur 6. 1 campur 6, 7. Jadi kita kat jawapan sini akan dapat, saya ambil negatif H sama dengan negatif 12. Jadi H sama dengan 12. Berapa A kat atas? A. H sama dengan 12. Ini salah secara dia. Jadi kat sini secara amnya, kalau aritmetik
kita akan buat DD. Kalau dia bagi geometri macam ni juga keadaan dia, kita akan buat RR. Kamu akan dapat ni. Ni akan dapat senang cerita dia nanti. Okey? Boleh faham? Okay, kita tengok satu lagi. Ada lagi ke incoming? Okey? Boleh Saya dulu. Nombor 4. Ini kalau yang baru masuk ni, kamu jangan cari kat modul lah. Kalau soalan tak ada soalan ni. Ini semua soalan tambahan sebelum kita mula. Jadi kita start. Saya refresh saja. Nombor 4. Sebutan pertama. Sebutan pertama suatu JD ialah 0.6 dan sebutan keempat janjang itu ialah 9.375. Cari jumlah 3 sebutan pertama. Okey, itu cerita dia. Saling kejap. Tengok. Oh, yang tadi Yang tadi D tu 5 atau negatif 5. Berapa kita dapat dia? Kita dapat padam. Terpadam ni. Negatif 5 ke 5? Dekat. Yang sebelah kanan tu tengok tadi. Negatif 5. Okey. Kalau negatif 5, masuk negatif 5 lah. Saya salah tulis tadi tu. Okay, dah saya tengok. Untuk soalan macam ni, yang pertama, jelas dibagi sebutan pertama. Suatu janjang geometri adalah 0.6. A sama dengan 0.6. Dan sebutan keempat janjang itu ialah T4. Sama dengan 9.375. Masuk formula. Janjang geometri T4 adalah A R kuasa 3. Kita tak payah tunjuk 4 tolak 1. Terus saja. 9.375. Padam A. Guna pemadam. Selain demo stop. Tak apa A dia. 0.6. Jadi R kuasa 3 sama dengan 9.375 per 0.6. Kita dapat R dia terus. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat 2.5. Betul tak? 2.5. Okey. Cuma kat sini, yang saya nak tekan kat sini yang ini. Soalan dia. Cari jumlah 3 sebutan pertama. Okey. Bila dia kalau 3 sebutan pertama je, kamu yang tak payah pakai formula ni. Tak payah pakai. Sebab dia lagi senang kalau kita buat daripada sebutan pertama 0.6, kita senaraikan saja. Kemudian kita tambah. Tak perlu pakai formula SN. Tak pakai formula SN. Maksudnya 0.6 darab dengan 2.5. Ambil je. 0.6 darab 2.5. Letak. 1.5. 1.5 darab dengan 2.5. Letak. 3.75. 3.75. Betul kan? Lepas tu kamu terus buat S3. Campur. Jangan pakai ni. Kalau sikit-sikit tak payah pakai formula SN. Kalau banyak, baru pakai. Contoh dia bagi 13. Tak pakai lah. 13 pakai. Kalau takat dia bagi 3, 4, 5 tu, kita senarai lagi senang. Campur je dia orang ni. 0.6 campur 1.5 campur 3.75. Di sini kamu akan dapat terus jawapan dia. Direct. Okay?
0.6 campur 1.5 campur 3.75. Dapat 5.85. Itu kaedah dia yang kita pakai. Okey? Jadi kat sini maksudnya saya beritahu kalau ada soalan FN, selagi kamu boleh buat penyenaraian, kamu senarai. Tak perlu kita pakai sebab dua-dua ni dengan ni dua-dua sama je formula dia. Bila S panjang situ dia. Okey, tapi ada setengah soalan tu memang wajib pakai SN. Nanti kita tengok. Okey, jom kita pergi seterusnya. Jom kita tengok modul kita pula. Ini mukadimah lah 4 soalan Saya bagi cukup lah Nanti saya bagi lagi lah. Kalau kamu nak latihan ada banyak. Saya ada banyak buku kat sini. Buku saya banyak. Okey. Kita tengok modul kita pula. Okay. Soalan paper 1 nombor 1. Paper 1 okey. Luas bagi suatu siri bulatan adalah mengikut janjang aritmetik. Yang pertama, janjang apa yang penting? Aritmetik. Kemudian, hasil tambah luas bagi n bulatan yang diberi oleh Sn. Sn sama dengan 3n kuasa 2 per 2 tolak 4n campur 5. Okey. Yang pertama, cari hasil tambah luas bagi 8 sebutan pertama. Bonus. Ini dia bonus. Dia kata apa? Hasil tambah 8 sebutan pertama. S8 lah. Apa S8? 3. 8 kuasa 2 per 2 campur 4 kali 8 campur 5. Tekan kalkulator. Straight to the point. Janjang dia akan bagi satu soalan yang straight to the point dulu. 3. Dapat 133. Simple. Okey. Ini senang direct. B. Tengok B. Dia nak luas bulatan ke-8. Maksudnya dia nak T8. Okey. Macam mana nak cari T8? Yang ni kita kena tahu pengalaman dalam menjawab soalan. Yang pertama, kamu kena ingat. Kalau diberi satu formula Sn, kalau diberi ni, formula ramai-ramai ni semua, tahu dia pakai lah. Kita tak pakai lah formula ni, kecuali S infinity lah. Yang Tn, Sn ni semua tak pakai lah. Tak pakai. Kena ingat Okay. Ya. Tu bukan tolak 4 ke darab 8? Yang mana-mana? Oh ni. Okay, saya pun nak tegur. Tegur. Okey. Baik dari kau Okey, berapa? Salah 3 pula ni. 69. Nombor 9. Okey. 9. 9. Nombor 9 lah. Okey, Din. Okey? Betul. Sorry. Betul. Bila dia bagi Sn, kamu dah tak boleh pakai formula ni semua. Kamu kena ambil formula ni. Contoh kalau dia minta T8. T8 kita akan ambil S8 tolak dengan S7. Itu cerita ni. Okey. Kalau dia minta T3, kita kena ambil S3 tolak dengan S2. Macam tu. Okey. Kalau dia minta, kadang-kadang dia minta ni. Dia minta apa? Dia minta D. Contoh Kalau dia minta D. D maksudnya apa? Kamu kena buat T2 tolak T1. Nampak? Panjang cerita kalau dia minta D soalan ni. Kena pergi cari T2 dulu. Siapa T2? T2 adalah S2 tolak S1. Nampak? Siapa T1? T1 adalah S1. Ini soalan dia. Ini formula dia. Jadi kalau dia minta D, kita akan buat satu-satu ni lah. Lepas tu masuk ke dalam. Ini soalan contoh kalau dia minta D. Kalau dia bagi Sn. Okay? Macam soalan ni senang. Sebab apa?
Bila dia minta T8, formula kita hanya buat apa? S8 tolak dengan S7. S8 dah ada 69. Yang kita kena cari sekarang apa? S7. Berapa S7? 3. 7 kuasa 2 per 2 tolak dengan 4 kali 7 campur 5. Apa Mika? Hari kau tekan calculator salah saja tekan calculator. $50.5 jadi 50.5 kan? 18.5 betul? Okey, itu kita dapat T8. Jadi kamu ingat kalau soalan macam ni jangan kamu tengok T8, kamu kena pergi pakai formula ni habis jam macam kacau cerita ni. Okey? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cantik. Cikgu Jan nak salin. Okey. Saya. Okey dah. Okey. Kita tengok Jadi seterusnya soalan nombor 2. Oh, madam mata cari datang ni aduh. Okey. Padam formula ni dah hafal. Dah hafal kan? Dah hafal. Hafal terus. Padam semua Okey. Ni formula yang saya bagi ni formula yang dia bagi je. Kita ada formula extra macam tadi tu kamu kena ambil lah. Yang dia bagi dalam exam tu memang dia bagi. Kena tahu bahawa ada diberi Okey. Nombor 2. Baca soalan, jajang apa dulu? Sebuah kedai buku menjual 2 jenis buku. A dan B. B. Pada satu hari tertentu, kedai buku itu mempunyai 80 buah buku A. Kemudian 50 buku B. A lah ni. Kedai buku itu dapat menjual 5 buku A. 5 buku A maksudnya D dia tolak 5. Bila dia jual, buku tu makin sikit. Okay? Dan 3 buku B setiap hari. Okey. Selepas berapa harikah bilangan buku bagi buku A dan buku B yang tinggal adalah sama? Apa idea kita? Maksudnya kat sini apa? Tn sama dengan Tn untuk A dan untuk B. Tn sama dengan maksudnya bilangan yang tinggal sama. Ini dia idea kita. Dapat idea ni senanglah kita dia. Masukkan. Yang pertama 80 campur dengan apa? N tolak 1. Tak tahu. D kita negatif 5. Dah. Ini pula 50 campur N tolak 1 pun tak tahu. Tapi D dia negatif 3. Kita boleh selesaikan. Macam mana selesai? Kalau macam ni, kita boleh selesaikan dengan kaedah biasa je lah. Maksudnya algebra biasa. Spend 80 tolak 5N campur 5. 50 tolak 3N campur 3. N dengan N saya kumpulkan. Negatif 3 campur 5. Negatif 3 campur 5 akan dapat 2N.
80. Saya tulis ni. Banyak. 80 tolak 50 campur 5 tolak 3. Ramai. 80 tolak 50, 30. 30 campur 2, 32. Oh, lebih baik kalau pakai kalkulator saya ni. N dapat 16. Itu cerita dia. Jadi kita boleh kita senarai, kita baca soalan kebat ni, kebat saja. Bila kebat pun tak apa, kita boleh kupas dia satu per satu. Dan markah akan dapat. Janjang adalah penolong besar dalam kertas satu. Sebab dalam kertas satu dia ada 2 soalan. 7 markah. Okey. Tengok nombor 3. Terus 3. Mana saya punya? Oh, okey. Nombor 3. Muat tak? Ni dah salin ke? Dah? Boleh? Dah salin cikgu. Okay. Boleh. Dah. Boleh. Cantik. Saya biar dulu lah sekejap. Nombor 3. Okey, ni padan sekali. Diberi bahawa, ni macam tadi yang saya contoh tadi ni. X tolak 3. 3X per 2. 4X tambah 3. Lebih kurang tadi nampak? Soalan dia, cuma dia kata apa? Janjang geometri. JG. Tadi contoh kita buat JA. Sekarang JG. Okey? Soalan pertama, cari nilai X. Macam tadi yang saya buat tadi. Apa formula kita? Kita tarik. Kalau janjang geometri maksudnya apa? R sama dengan R. Okey? Siapa R kita? Selepas bahagi sebelum. 3 per 2. Bahagi dengan, pakai bahagi ni je. Bahagi X tolak 3. Sama dengan, yang ini 4. X campur 3. Bahagi 3X per 2. Okey? Kalau kamu tak nampak. Tak nampak pula bahagi macam ni. Okay. Itu yang pening jadi. Tulis cantik balik 3X per 2. Okey. Lepas tu buat apa? Darab silang. Macam tu. Darab silang kita akan dapat ni 9X kuasa 2 per 4. Marker saya pada merah tapi tukar menjadi biru. Tahniah. Okey. Yang ini 4X tambah 3 dengan X tolak 3. Dan kamu tengok, bila kamu tengok betul-betul soalan ni sebenarnya dia taja pasal apa? Kuadratik. Persamaan kuadratik. Jom kita tengok. Ni tak ada. Ni. Kasih settle ni dulu lah. 4X kuasa 2. Tolak 12X. Campur 3X. Tolak 9. Okey. Ni. 9X kuasa 2. Ramai-ramai ni semua, saya darab 4. Okey, dapat 16X kuasa 2. Ni tolak 12 campur 3. Negatif 9. Darab 4. Negatif 36. 9. Darab 4 juga. 36. Betul? Okey. Sekarang, jadikan kosong. 16 tolak 9. 7. Tolak 36X, tolak 36. Ambil kalkulator. Pak tu, soalan nak X yang positif. Terus dapat. X kita sama dengan berapa? 6. Itu cerita dia. Key dia kat mana? X-mat dia, sini je X-mat dia. Bawah ni semua matematik biasa. Terus kuadratik. Mak, X dia ni. Ni X. X-mat. Okay? Soalan B. Jika 4X tambah 5 ialah sebutan ke-5. 4X tambah 3 ialah sebutan ke-5. Oh, dia main-main pula ni Dia kata yang ni nombor 5 rasanya. Jadi ni akan jadi T4. Ini akan jadi T3. Gitu. Saya padam ni. Okey. Jadi bila dah dapat X, biasanya saya boleh masukkanlah jadi T3
T4, T5 kat sini. X kita 6. 6 tolak 3, 3. 6, 3 darab 6, 9. Ni tak ada. 9 maksudnya, apa tu? 24 tambah 3, 27. Kan? Jadi kat mana kita punya A? Kamu boleh guna senarai sebab kita ada 3, 2, 1. Tak jauh. Tak jauh. Kalau tak jauh kita boleh senarai. Maksudnya kita per 3. 9, 3, 3 bahagi 3, 1, 1 bahagi 3, 1 per 3. Dah. Kita boleh guna senarai kalau tak jauh. Tak payah pakai formula. Ini jawapan kita. Sebutan pertama kita mana? A adalah 1 per 3. Macam tu. Okay. Kalau dia minta katakan T6 ataupun hasil tambah, apa? Kamu lagi boleh senarai lah. Dia lagi mudah senarai berbanding dengan menggunakan formula. Okay. Nombor 3, settle. Nombor 4. Dah salin. Nombor 4 Okay, jom. Nombor 4, diberi bahawa negatif 2. 4. A, B, C. Allah, 2 markah. Soalan ni senangnya. Okey. Janjang aris janjang geometri. Cari nilai T. Allah, ni teka je. Ni pergi sini maksudnya. Darab dengan negatif 2. Nampak? Jadi kita boleh darab negatif 2. Darab negatif 2 dapat negatif 8. Darab 16. Darab negatif 32. Geometri kalau negatif dia mesti selang-seli. Negatif positif, negatif positif, negatif positif. Nombor tu sifir biasa. Jadi jawapan kita C adalah negatif 32. Markah dia 2. Kau main lompat-lompat atas soalan pun tak tu. Okey. Nombor 5. Pendek tu je 2 markah skor lah tu. Dalam satu janjang aritmetik, hasil tambah 7 sebutan yang pertama, F7. Sama dengan negatif 35. Okey. Sebutan kelima ialah negatif 2. T5 adalah negatif 2. Cari sebutan pertama dan beza semuanya. Soalan macam ni adalah persamaan serentak. Yang mana kita perlu pecahkan benda ni kepada formula. Iaitu F7 kita pecah jadi 7 per 2. 2A tambah N tolak 1. N tolak 1 maksudnya 7 tolak 1. 6D. Tulis terus. Sama dengan negatif 35. Itu. Yang ni akan turun ke bawah. Jangan kacau dia. Kita seorang lagi tidak kat sini. T5. T5 adalah A campur dengan 4D. Sama dengan negatif 2. Okey. Macam mana selesai Mamat ni dulu. Serentak. 7 dengan 2 ni pindah sebelah. Potong. Darab 2. Potong. Bahagi 7. Saya akan dapat kat sini 2A campur 6D sama dengan negatif 10. Okey, pesan serentak boleh buat dah. Ambil susun saja. A campur dengan 4D sama dengan negatif 2. Dah siap. A dah siap. D. Kenapa dah siap? Kita boleh guna kalkulator kan? Pesan serentak dah. Kan kalkulator. Unknown 2. 2, 6 negatif 10. 2, 6 negatif 10. 1, 4, negatif 2. Dapat A dia negatif 14, D 3. A negatif 14, D 3. Markah dapat 3 markah. Tak perlu tunjuk pesan serentak sebab markah dia hanya 3 markah. 1 persamaan, 2 persamaan dan jawapan. Okey, kalau kamu rajin nak tunjuk, nak samakan, nak tolak, dia ada belajar, dia rajin.
Saja boleh okey. Terus pergi nombor 6. Nanti kita stop sekejap, nanti kita bagi soalan tambahan lagi, jangan risau jangan nangis. Okey, nombor 6. Okey. Nombor 6 kat sini, ini soalan 2014. Dia bagi ada pie chart, tapi tanya tu hanya untuk bagi pelajar rasa macam wow. Pie chart, nak wow dia kan. Wow factor dia pie chart. Tapi tak ada kaitan tu, semua tengok betul-betul. Okey. Gajah di atas menunjukkan sebuah sektor berpusat O yang dibahagi kepada 9 sektor. Jadi maksudnya N dia semua ada 9, semua sekali Okey. Sudut-sudut sektor membentuk satu janjang aritmetik. Janjang aritmetik start dengan 4, 13, 22. Janjang ni kalau ada A dengan B, selesailah masalah dia. A dia sama dengan 4, B sama dengan 13 tolak 4, 9. Okey, soalan dia. Cari beza punya. Terima kasih. Siap. Dah. Okey. A dah siap. B. Sudut sektor yang terbesar. Okey. Apakah sudut sektor yang terbesar? Apa sudut sektor yang terbesar? Tengok. P9. Itu tu buatlah. P9 janjang aritmetik. A 4 campur. Ya. Cikgu nak tanya Kenapa? nombor 5 tadi tu, macam mana dapat negatif plus? A tu. Yang A tu. Nombor 5. Oh, A. A Macam mana ni. dapat 14? Oh, saya tekan calculator. Ke saya tekan calculator? Ya, saya cek Saya tekan calculator. Pakai ni, unknown 2. A1, 2. B1, 6. C1, negatif 10. Okey. Kemudian A2. Oh, kalkulator saya salah. Kalkulator saya sudah gila. Nampak nombor dia. Oh, patutlah. 1. B2, 4. Betul lah. Cuba cek kalkulator kau betul. X dapat negatif 14. Y dapat 3. Sama cikgu, sama. Sama Betul Kamu tak payah tunjuk jalan 3 ni. Pakai kalkulator aja. Tak masalah tak. Boleh? Boleh cikgu. Panah. Boleh panah. Panah? Panah hilang di mana? Oh, turun bawah. Okey. Cikgu. Okey. Sambung Boleh sambung tadi ni. Boleh tadi Okey. Kat mana ni? T9. A campur dengan N tolak 1. Maksudnya 8. D kita pun 9. Jadi kita akan dapat jawapan kita 76. Betul dia? 72 campur 4. Betul lah. Ni contoh soalan nombor 6. Kadang-kadang kamu tengok soalan dia bagi gambar. Kadang-kadang jadang dia punya cerita tu. Oh, dia punya cerita macam thriller cerita hantu, tahu tak? Thriller cerita hantu. Oh, cerita hantu gila-gila. Lala bila tengok cerita tu tak takut. Macam tu cerita dia. Okey. Saya suruh anak saya hari sekarang ni, anak saya seorang umur 3 tahun, seorang lagi umur 5 tahun tau. Hari ni nak tengok cerita zombie. Pening kepala aku. Dia boleh seronok pula tu tengok cerita zombie. Aduh. Nombor 7. Okey, kita tengok nombor 7. Rais ditawarkan kerja di 2 buah syarikat A dan B. Syarikat A menawarkan gaji 39,600. Syarikat A 39,600.
600 dengan kenaikan gaji tahunan 5%. Up 5%. Kemudian syarikat B pula menawarkan gaji dia 34,800 dengan kenaikan gaji tahunan up sebanyak 8%. Okey. Syarikat manakah menawarkan gaji yang lebih tinggi jika dia bekerja selama 10 tahun? Okey. Cerita dia ni nak up ni. Up ni sebenarnya dia lebih kamu faham bila dalam topik, bukan topik janjang, topik indeks harga. Ni kita dah belajar itu kan. Up 5%. Maksudnya apa? 100 campur 5%. Jadi kita akan dapat saya 1.05. Ini kita punya R. Kita kena faham kan? Ni sama je cerita dia. Kalau ni macam ni, yang ni 100 campur 8% sama dengan R dia 1.08. Jadi kita dapat tahulah cerita dia. Selama apa dia nak? Selama 10 tahun. Sebab tu maksudnya T10 dia berapa? T10 ni berapa? Siapa menang? Apa T10? A kita 39600. R kita 1.05 kuasa 10 tolak 1. Sorry. Itu saya buat ni. 1.05 10 tolak 1 9. Okey. Yang ini pula 34800 1.08 kuasa 9 sama. Ambil kalkulator, kamu tengok. Dia punya key dia kat sini ni je. Ni kena ingat. Kenaikan. Ni. Kenaikan. Dia menggunakan pengetahuan kamu dalam topik price index. Okey. Jom kita kira tengok. Berapa dapat gaji dia. Enam 1,432,60 sen. Enam 1,432,60 sen. 61,432,60 sen. Orang lagi. Enam 9,565,36. Okey, dah dapat. Jadi jawapan kita macam mana tulis? Kita tulis jawapan ni, soalan dia tanya direct ya. Soalan tanya apa? Dia tanya syarikat manakah menawarkan jumlah gaji lebih besar? Jawapan kita pertama syarikat B. Syarikat B. Dia tanya, berikan penjelasan anda. Tak payah. Kenapa tak payah? Kita dah tunjuk. Ni semua jalan kerja ni adalah penjelasan kita sebenarnya. Kalau kamu nak buat untuk ayat tak payah. Kalau kamu buat, beritahu je. Sebab yang ni dapat lebih banyak pada ni. Itu saja. Semua jalan kerja ni adalah penjelasan. Yang dia bagi penjelasan sebab apa? Ada pelajar, dia tengok, okey, dia ambil, okey, jawapan B. Kenapa? Sebab R lagi besar. Macam tu je jawab dia. Dia tak buat langsung jalan kerja. Nampak? Itu sebab tu dia kata dia nak penjelasan macam ni. Contoh dia, okey. B. Sepanjang tempoh bekerja di syarikat itu, dia menyimpan 15% daripada gaji tahunannya dalam bank. Hitung amount yang sepadan dalam bank selama 10 tahun. Tanpa mengira faedah dari bank. Okey.
Sepanjang tempoh bekerja di syarikat itu. Ini yang best ni. Syarikat itu yang mana? Syarikat itu. Sebab kita ada dua syarikat ni. Tiba-tiba dia keluar ni. Sepanjang tempoh bekerja di syarikat itu. Jadi maksud dia apa? Syarikat manakah yang menawarkan gaji lebih besar? Ni. Kita akan pilih syarikat itu adalah syarikat B. So B kita pilih syarikat B. Okay. Dia menyimpan 15% pada gaji tahunannya di dalam bank. Okey. Jadi apa kita buat? Kita kena kira dulu jumlah semua, baru kita ambil 15% daripada simpanan dia. Nampak? Jadi yang pertama, syarikat B, A dia adalah 34800. Kemudian dia punya R dia adalah sama dengan 1.08. Tak ada dah. Okay. Kemudian kita kena ambil apa? Amount yang disimpan dalam bank selepas 10 tahun. Okay. Kalau kamu nak ambil 15%, susah. Kamu pergi cari dulu X10, kemudian kamu ambil 15% daripada X10. Itu cara dia. Sebab kita tak campur dengan faedah bank. Jadi kita boleh buat macam tu. Cari X10 dulu, kemudian berapa disimpan kat bank adalah 15% daripada semua gaji dia. Sama cerita ni. Di sini akan dapat X10 adalah A 34800, kemudian R 1.08 kuasa 10 tolak 1 per R tolak 1. Itu formula hasil tambah. Berapa jumlah ni kita kena darabkan dengan apa? 15%. Jadi kita boleh darab terus. Mana pemadam saya tu? Padam sikit Jadi yang disimpan adalah berapa? Kita terus darab jumlah ni dengan 15%. Tekan kalkulator sekali je, pam, dapat jawapan terus. Itu cerita dia. Okey? Apa kamu dapat? Sama tak? 75,619.86 cek tau. Okey, kamu tak payah cari sebenarnya. Yang saya cerita ni ada setengah kan dia buat dia pergi cari simpanan dia setiap bulan dulu. Kemudian baru campur. Tak payah. Sebab dia tak masukkan faedah bank. Jadi kita boleh buat terus macam ni je. Sama kaedah dia. Okey. Nombor 8. Nombor 8 sama macam soalan nombor apa tadi Cuba dah. Tengok dah. Nombor 1. Nombor 8 sama kaedah macam nombor 1. Cuma beza dia, yang nombor 1 tadi aritmetik, yang ni geometri. Kita tengok nombor 8 Okey, yang pertama. Dia bagi tahu apa tu? Ada formula Sn sama dengan 8/3 4 kuasa N tolak 1. Jadi macam tadi lah saya bagi tahu. Bila dia bagi Sn, semua formula tentang Sn semua kita tak pakai. Untuk Tn semua tak pakai. Habis. Kita tak pakai dah. Jadi kat sini, terus kita masukkan sebutan pertama. Ingat, A adalah S1. Simple je. A adalah S1. Masukkan saja. 8/3 4 kuasa 1 tolak 1. Terus dapat jawapan kita 3/3 habis tinggal
8. Selesai. Okey. Itu soalan A B pula. B, nisbah sepunya janjang itu. Macam tadi. Nisbah sepunya R. R sama dengan T2 per T1. Nampak? Jadi kita kena pergi cari T2. Apa formula T2 tadi? T2 sama dengan S2 tolak S1. Formula T sama. Okey. Apa S2? Kita pergi cari S2 kejap. S1 kita dah ada, S2 tak ada. S2 adalah 8 per 3, 4 kuasa 2 tolak 1. Tolak dengan S1 kita 8. Jadi kita dapat kat sini 16, 15, 15, 5, 40. 40 tolak 8, 32. Sebab, jadi kita dah ada T2. Jadi R kita adalah T2, 32 per dengan T1, 8. Dapat R kita 4. Itu kena ingat dia punya kaedah dia. Tolak bukan fika. Yang ini bukan, yang ini formula ni, formula melibatkan S dengan T ni, dia boleh pakai untuk semua. Sebab dia bukan pasal aritmetik atau geometrik, dia pasal perubahan hasil tambah kepada sebutan. Bila hasil tambah kepada sebutan, macam mana pun formula dia tetap tolak. Jangan kau buat bahagi, cerita lain jadi dia. Okay? Sebab yang ini cerita dia hasil tambah. Jadi kat sini yang penting, apa? Kalau geometri, pakai formula geometri S dia. Kalau aritmetik, pakai aritmetik ni. Dia bagi. Apa dia bagi? Sebab dia melibatkan hasil tambah. Perubahan daripada hasil tambah kepada sebutan. Saya cerita yang ni dulu. Contoh, kenapa dia jadi T2 sama dengan S2 tolak S1? Sebab sebutan pertama campur sebutan kedua, campur sebutan ketiga. Contoh, yang ini namanya apa? Ada 3 sebutan. Kalau kita nak T2, nak T2, kita nak yang ni je. Ini maksudnya apa? Semua ni tolak yang ni. Sebab tu kita panggil dia S2 tolak S1. Nampak? S2 tolak S1. Tak kisah berapa banyak. Kalau kita nak yang ni saja. Kita nak yang ni saja maksudnya apa? Semua tolak 2 ekor ni. Jadi S3 tolak S2. Macam tu. Itu kita faham perubahan daripada formula Sn kepada formula Cn. Okey? Nombor 8, kita terus pergi dekat nombor 9. Jom. Boleh Pada Boleh cikgu. Okay. Nombor 9 kat sini. Butiran berikut menunjukkan hasil tambah sebutan-sebutan dalam suatu janjang geometri. Cantik. Dia bagi janjang geometri. Dia bagi 0.2424. Dot. Sama dengan 0.24 campur P campur Q campur dot. Okey. Dengan keadaan P dan Q adalah pemolak. Tentukan P dan Q. Okey, yang ini kita panggil dia perpuluhan perpuluhan ni recurring statement. Perpuluhan yang berterusan lah. Saya pun tak tahu nama dia macam ni, istilah dia. Cerita dia, yang ini tukar pada sini, maksud dia 0.24. 24 cerita dia. Jadi yang pertama 0.24 campur kita turun bawah bentuk lazim. 0.0024 campur turun 0.000024 dan seterusnya. Itu cerita dia. Bila kita susun bentuk lazim kita nampak. Siapa ni? Ini adalah P. Oleh sebab itu P adalah 0.0024. Satu lagi
Q sama dengan 0.000024. Okey, kadang-kadang soalan ni dia tulis macam ni contoh. Dia tulis 0.24 titik-titik. Titik-titik maksudnya apa? 24 tu akan repeat. 24. Dia tak bagi macam ni lah. Kena faham lah. Yang ni dapat macam ni kena tukar jadi 0.24 macam tu. Kadang-kadang dia bagi titik dekat 4 je. Kalau dia bagi titik dekat 4 je maksudnya dia akan jadi 0.2 4 yang repeat. Titik tu yang akan repeat. Itu dia. Okey. Untuk soalan ni, soalan kedua dia minta apa? Nisbah sepunya janjang itu. Saya punya earphone saya bagi warning. Cepat betul habis bateri. Semalam. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok yang kedua dia minta apa? Nisbah sepunya. Nisbah sepunya kita akan ambil bila dah tahu selepas bahagi sebelum. Jika dia. Jadi kalau kamu tengok kat sini R kita adalah sama dengan 0.0024 dengan 0.24. Okey. Berapa dapat jawapan kalau dengan pattern? Nanti saya bagi kamu punya dia punya shot. Okey, tengok dapat 0.01. Okey. Siap Sekarang tengok contoh. Kalau dia bagi dengan cara titik, Contoh dia bagi kat sini 0.32 titik. Okey. Kalau macam ni maksudnya A dia adalah 0.32. Apa? R dia adalah berapa titik? Kalau 2 titik, maksudnya R kita 2 tempat perpuluhan 0.01. Itu je. Kalau dia minta tukarkan benda ni kepada pecahan, kita guna je formula S sama dengan I infinity. S infinity. Terus kita tukarkan jadi 0.32 per dengan 1 tolak 0.01. Macam tu. Boleh tukar terus. Kamu ambil kalkulator, sebenarnya dia yang ni tolak akan jadi 99. Okey, kamu akan dapat jawapan 32 per 99. Ni ada soalan macam ni. Sebab dia bagi titik-titik, kemudian dia minta tukar kepada apa ni? Pecahan. Okey? Kalau ada orang kat depan, saya tukar benda sama, ada orang. 2.3. Titik satu je. 2.3. 31 lah sama ada. Tetap biasa. Okey, contoh. Dia kata tukarkan benda ni kepada pecahan. Tukarkan kepada pecahan. Kita pecah. Kita pecah 2 campur 0.31 gitu. Jadi A kita adalah 0.31. R kita adalah kat sini 0.01. Jadi S infinity kita adalah 3/1 per 99. Dapat dah. Nampak? Jadi jawapan kita kat sini, apa jawapan dia? Tukar kepada pecahan. Jadi kita buat 2/3/1 per 99. Itu dia. Okey? Kalau ada soalan macam tu untuk exam lah. Tengok. Boleh kita sambung soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10 kat sini. 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang aritmetik.
Janjang aritmetik ada 30, ada X, ada 20. Okay. Cari nilai X dan beza punya ni senang. Nilai X macam mana nak cari? Kan? Kalau kau boleh tengok janjang aritmetik kalau kat tengah, kalau buat macam saya buat tadi pun boleh juga. Tak ada masalah, boleh buat Yang ini janjang aritmetik kita buat X tolak 30 sama dengan 20 tolak X. Kan? Kita akan dapat kat sini 2X 50 X sama dengan 25. Okey. Satu lagi kaedah, kalau dia bagi orang tengah, jangan aritmetik, benda ni adalah purata. Berarti maksudnya ni campur ni bagi 2 dapat kan. Itu jangan aritmetik. Okey. Contoh A kan. Kemudian B kita dapat 25. Jadi B kita sama dengan negatif 5. Okey. Senang soalan ni kalau macam ni dia bagi exam dah lah 3 markah. Senang je ni, tolonglah kita. Okey. Nombor 11. 2012. Ni kalau yang rajin buat plastic question ni dah pernah jumpa lah soalan-soalan macam ni. Nombor 11. Dalam satu janjang geometri, sebutan kedua ialah M. JG. T2 sama dengan M. Okey. Dan nisbah sepunya ialah R. RR lah. RR. Okey. Diberi bahawa sebutan ketiga melebihi sebutan kedua sebanyak 3M. Dia kata, diberi bahawa sebutan ketiga melebihi sebutan kedua sebanyak 3M. Ini cara kita ambil maklumat. Okey. Jadi, siapa sebutan kedua? M. Masukkan. T3 tolak dengan M sama dengan 3M. Jadi, kita akan dapatkan sini T3 sama dengan 4M. Okey. Soalan dia. Cari nilai R. Cari nilai R. Okey. Macam mana kita cari nilai R? Cara dia sama. Bila kita ada 3, kita ada 2. Nampak? R adalah apa? R adalah selepas bagi sebelum, tak kira siapa. Jadi kita ada 3 dengan kita ada 2. Boleh je kita buat R kita T3 per T2. T3 kita 4M. T2 kita M. Dapat R kita 4. Okey. Dapat jawapan terus. Senang je. Kalau tak biasa buat ni, pening juga nak cari M dia. Nak cari M pula, nak cari R dia. Okey. Nombor 11, nombor 12. Boleh? Okey. Boleh cikgu? Ya. Okay. Ada yang keluar ni, masuk keluar. Okey. Nombor 12. Saya kadang-kadang internet ke mana sekejap masalah Okey, nombor 12 saya tengok nombor 12. Yang pertama je lagi diberi X kuasa 3, X kuasa 5, dot. Janjang geometrik. Itu bagi jelas. Bila dia bagi jelas, ini A je lah. Jadi nak dapat apa? Nak dapat R tu senang. Kita dapatkan situ. Dia kata, X berada di antara 0 dengan 1. X berada di antara 0 dengan 1. Maksudnya X tu point, perpulahan. Hasil tambah ketaktinggian janjang itu adalah 2/3. S infinity sama dengan 2/3. Okey. Soalan, cari nilai X. Cari nilai X. Jadi nilai X yang nak cari, kita boleh guna formula yang bagi. Formula apa? S infinity. Jadi apa S infinity? Kamu tengok ni. A kita daripada atas adalah X. R kita adalah X kuasa 3 per dengan X. Jadi kita dapat R dia adalah X kuasa 2. Okey, masuk ke S infinity. S infinity formula kita apa? S infinity sama dengan A per 1 dolar R.
Jadi kita boleh masukkan tu A kita mana? X per $1 R kita X kuasa 2. Sama dengan 2/3. Jadi kamu akan nampak soalan kita akan bertukar menjadi apa tu? Kuadratik. Kuadratik. Ada silang. Tak silang. 3X ni 2 tolak 2X kuasa 2. Okey, kita nampak X kuasa 2 negatif, dia tak nak pindah ke sini. Dia akan jadi 2X kuasa 2 campur 3X tolak 2. Ambil kalkulator, tekan kuadratik mod. Equation degree 2. 3 negatif 2. Jadi kamu akan dapat X 0.5 dengan negatif 2. Dan X sama dengan 0.5 dengan X sama dengan negatif 2. Kita tak ambil yang ini, kita tolak. Kita ambil yang ini je. Sebab apa? Dia bagi syarat dia. Apa syarat dia? Dia kata X berada di antara 0 dan 1. Nampak? Itu dapat X. Jadi X kita 0.5. Bila dapat X, senanglah cerita dia. Tak apa yang nombor 4 ni. Boleh teka nak nombor 4. 1, 3, 5, 7. Itu dapat nombor 4 dia. 1, 3, 5, 7. Betul? 1, 3, 5, 7. Jadi kita akan dapat nombor 4. Sebutan keempat. P4 sama dengan 0.5 kuasa 7. So, ya. 0.5 kuasa 7. Bentuk piawai jadinya. Bentuk piawai macam ni lah. Bentuk piawai. Nak tulis juga apa? Kalau tulis juga kan. Cikgu. 8125 kuasa 10 kuasa negatif 3. Bentuk piawai tadi. Tapi dia tengok 0.5 kuasa 7 pun dah okey lah. Itu jawapan kita. Cikgu. Ya. Macam mana dapat X kuasa 7? X kuasa 7. Ini sebab apa? Yang ini R kita X kuasa 2. Ini maksudnya asal 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Sebab X kita, R kita adalah X kuasa 2. Yang kita dapat kat sini. Sebab bila kita dapat nilai X, kita ganti je lah X tu. Tak payah kita buat tak payah kita buat pakai formula AR tu. Kita guna senarai je macam ni. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Masuk dulu soalan seterusnya. Kita dah masuk kertas 2. Kertas 2 pula. Kertas 2, nombor 1. Okey, ada bentuk apa tu? Kertas 2, paper 2. Nombor 1 dia ada bagi bentuk cone. Kecil. Tinggi sikit. Tinggi lagi. Ini 3 tinggi dia, 6 tinggi dia, 9 tinggi dia. Okey. Raja di atas menunjukkan susunan beberapa kon jejari tapak yang sama. So, tadi pakai A. Saya pakai A sebab apa? Dalam janjang ada huruf A. Nanti konflik. Okey? Jadi tapak yang sama iaitu 4 cm. Jadi J sama dengan 4. Okay. Tinggi kon yang pertama ialah 3. Tinggi step kon berikutnya bertambah banyak 3. Okay. Hitung isi padu kon ke-15. Bila dia bagi isi padu, kita kena bina janjang. Bina janjang. Janjang apa nak bina? Kita bina janjang isi padu paling senang. Kita bina janjang isi padu. Apa janjang isi padu? 1/3 pi J
kuasa 2. 4 kuasa 2. Tinggi 3. Nampak? Yang ni 1/3 pi. 4 kuasa 2. Tinggi 6. Dah, yang 9 ni. Bina janjang perlu berikut sudah lah. Jadi kamu akan nampak. Siapa yang pertama? Potong-potong 16 pi. Nampak? Yang ni lagi dulu. Potong-potong 2 kali 16, 32 pi. Kamu boleh teka dah belakang ni. Itu kita panggil dia, kita bina janjang. Okey, kalau tak boleh teka lagi, buat sendiri tak apa, nak bagi confirm. Ada cikgu saya teka lah. Saya teka buat lagi. 4 kuasa 2, 9. Nampak? Boleh potong 3. Jadi 16 kali 3, 48. Oh nampak? Ada yang tak teka ni? Mau nampak? Okey, ini kita panggil dia bina janjang. Bila bina janjang, kamu akan dapat tahu janjang ni aritmetik ke geometrik, kita dapat tahu dah. Jadi benda ni adalah aritmetik. Ini A kita, jadi B kita adalah apa? 32 tolak 16 maksudnya 16 pi B. Jadi soalan nak apa? Yang ke 15. Jadi kita boleh terus buat T15. Apa formula kita? A campur N tolak 1 D. Dah dapat jawapan kita. Berapa dapat? 16 kali 14. $240 pi. Itu kaedah dia. Kita bina janjang. Ini kaedah membina janjang mengikut soalan tu bagi apa. Okay? Kalau soalan tu bagi isi baru, kita bina janjang isi baru. Kalau soalan tu bagi dia tak cerita tanya pasal tinggi, kita buat janjang tinggi. Dia ikut. Okay? B pula. Tengok B. Cikgu. Soalan B, diberi jumlah isi padu. Bagi N kon pertama ialah 824. Dah senang. Sebab kita ada janjang isi padu, senang cerita dia. Jadi B, Sn sama dengan 880 pi. Soalan cari N. Dah boleh pakai dah. Cantik. Formula kita boleh pakai. Formula Sn kita N/2. 2A 16 pi. Campur N tolak 1. B kita adalah 16 pi juga. Sama dengan 880 pi. Ingat pi jangan buat apa-apa dengan dia. Pi akan mati dengan sendirinya. Untuk janjang aritmetik. Senang je, dia mati. Jangan risau. Okey. 2 ni pun pula. Kan? 2 nak potong dalam pun tak apa. Boleh. Tapi dia juga pun pergi pula. Jadi kita akan dapat N. Sini akan dapat 32 pi. Campur dengan 16 pi. Tolak 16 pi N. 16 pi N. Tolak dengan 16 pi. Sama dengan 1760. Betul? Betul cikgu. Betul kan? 1760. 1760 pi. Jadi kita akan dapat kat sini. Pi ni semua pi ada, semua boleh buat pi dah. Jadi yang tinggal apa? 32 tolak 16, 16. Jadi 16 N kuasa 2 campur 16 N tolak 1760 sama dengan 0. Soalan dah jadi kuadratik. Ambil kalkulator, faktor, dapatlah N. 16 negatif 1760. 10 dan negatif 11. Mana ada N negatif? N dapat 10. Boleh kertas 2 dia bayar 6 markah. 6 markah kertas 2. Okey. Saya nak kamu cuba belaan. Saya try kamu buat.
Ambil soalan nombor apa? Tinggal 3 je soalan kita ni. Saya bagi soalan sekejap. Cukup sekejap Dah banyak dah kita bincang ni, maksudnya dah revise, kalau tak pun dah nampak, dah ingat-ingat sikit lah pasal janjang ni, dah ingat sikit. Tengok contoh soalan sekejap. Okay. Test. Akui. Nombor 1. Suatu janjang aritmetik. Negatif 7, C 20. Okay. Cari C dan K. Nombor 2. Ada kotak besar, kotak sebelah dia kecil, kotak ujung kecil lagi. Okay. Yang ini X, yang ini Y. A. Segi empat tepat utama panjang X, Y, lebar Y, ukur panjang dan lebar bagi setiap segi empat seterusnya separuh pada yang sebelumnya. Ukuran dia yang seterusnya adalah separuh. Ukuran bagi kotak yang seterusnya adalah separuh dari yang sebelum. Tunjukkan bahawa tunjukkan bahawa berlaku janjang geometri. Tentukan nisbah sepunya dia. Okey, cuba. 2 je kuis dia. Saya tak muat nak tulis. Cikgu, Ya. yang soalan B tu kan? Ni. Soalan B tu yang dah siap 6 yang belah sana tu. Ni. Okey. 32 dia mana? 32. Oh ni. 32 ni. Saya tolak dengan 32. Tolak 16. Darab dengan N. Dapat 16N. Oh. Yang ini. Ni 16N. 16N darab dengan N. Dapat 16N kuasa 2. Boleh? Kita ada. Nampak? Boleh. Okey.
Man, boleh Man? Oh, hari ni Isman sengap je Isman. H2K11. Oh, syarat. Betul Man? Okey, kita sambung tangan. Sebab saya bagi ni lebih kurang je. Yang ni kita bagi dia soalan, contoh ni kertas 1, ni kertas 2. Yang ni akan kertas 2 bahagian A yang bermula. Lepas tu kalau kau faham yang ni, soalan A, B, C, D dia senang je boleh dapat. Kalau dapat A dia untuk kertas 2 lah. Okey. Yang ni banyak cara ni. Banyak cara kita boleh buat. Banyak cara. Macam-macam cara boleh buat. Kan? Corak boleh, pakai formula pun boleh. Kan? Contoh, kalau pakai formula. Kalau pakai formula, A sama dengan -7 kalau pakai formula kan. T4 sama dengan 20. Ini pakai formula lah. Apa T4? T4 adalah A campur dengan N tolak 1. 3D. Dia akan dapat 3D sama dengan 27. Jadi D akan dapat 9. Dapat D lah. Jadi dia akan buatlah tambah 9. Itu tambah 9. Nampak? Tambah 9. Dapatlah H dengan K dia. Jadi dapat -7 tambah 9 dapat H sama dengan 2. Dan K dapat 2 tambah 9, 11. Teman. Ini cara yang dicadangkan lah. Boleh tolak? Tolak boleh, tak ada masalah. Okey. Soalan seterusnya. Bawah ni. Ukuran bagi kotak yang seterusnya adalah separuh yang satu lagi. Jadi kita kena buat tunjuk JG dia. JG dia kita je biasanya kalau bagi X dengan Y ni. JG dia luas. Berarti kita kan luas. Contoh yang ini saya akan ambil luas dia XY. Okey. Yang ini jadi dulu separuh. Akan jadi 1/2X. 1/2Y. Jadi kita akan dapat yang ini pula separuh daripada 1/2. 1/4X. 1/4Y. Jadi kita akan dapat jawapan XY 1/4XY 1/16XY. Dia tunjuk beri dia ada JD. Nah ni JD nya. Okey, apa bukti kita? Mana R-nya? Jadi R-nya kita akan buat pembuktian kita untuk JD adalah kita kena buktikan ini dengan ini mempunyai R yang sama. Jadi kita akan ambil 1/4XY bahagi dengan 1 bagi dengan XY R dapat 1/4. Yang ini 1/16 bahagi dengan 1/4 pun dapat R dia sama dengan 1/4. Terbukti. Ada tu cerita dia. Okey. Kita sambung soalan kita sikit lagi. Nombor 2. Nombor 2. Tak ada lagi boleh ambil sekejap. Nombor 2. Paper 2 kita. Di sebuah pusat pemindahan banjir terdapat 2,600 mangsa banjir. Banjir mulai surut pada keesokan harinya. Oh, ini boleh jadi soalan tahun ni. Soalan banjir ni. 200 orang dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Dan seterusnya bagi hari-hari berikutnya. Ini berterusan sehingga terdapat 200 mangsa banjir yang tinggal. Mereka dibekalkan sarapan sebelum pulang setiap hari. Maka kos membekalkan sarapan untuk seorang pada setiap hari adalah RM5. Hitung jumlah kos untuk sarapan. Apa soalan senang? Okey.
2,600 A dia, kemudian dia berkurang 200 setiap hari. 2,600 tinggal 2,400. Saya soalan ni ada salah perkataan ni. Dia tak tentang macam ni lah sebenarnya. Dia sebenarnya cerita dia ada ubah sikit ni sebenarnya. Dekat sarapan tu, mereka dibekalkan sarapan sebelum pulang setiap hari. Okay, maksudnya kat sini, bukan yang dia sebelum pulang tu, bukan yang 200 orang tu dapat sarapan tau. Maksudnya, siapa yang masih tinggal semua makan. Yang balik 200. Ni saya pernah tengok soalan ni. Ini dia clone balik ni, bila dia clone ayat dia lagi. Kalau dia bagi yang 200 je sarapan, tak ada lah nanti 2,400 yang balik boleh makan. Yang tinggal tak boleh makan. Ada mangsa balik, tak boleh makan ramai-ramai. Maksudnya apa? Sebelum balik, makan dulu. Makan ramai-ramai lah. Cerita dia. Sebab tu cerita dia baru ada kaitan dengan janjang kita. Jadi, macam ni janjang kita akan berlaku macam ni. Okay, dia kata apa? Ini berterusan sehingga 200 masa banjir yang tinggal. Terus berlaku sampai 200 masa banjir yang tinggal. Saya tak tahu apa jadi dengan 200 sulat lah. Apa jadi apa dia. Jadi yang peluang kita ditahu, dia start dengan 2600 A kita. Ini A kita. Kemudian kita tahu kita punya D kita adalah negatif 200. Kan? Kemudian T belakang Tn. Tn kita kata buat sampai tinggal 200. Benda tu berterusan sehingga tinggal 200 yang tinggal. Nampak? Mungkin yang tinggal 200 tak dapat lah makanan yang RM5, dapat meja, Joli dapat makan kambing ke apa itu kita lain. Okay. Jadi kita kena cari apa? Berapa N? Jadi kita akan pakai formula Tn. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Jadi kita akan dapat kat sini 200 sama dengan A kita 2600 campur N tolak 1, tak tahu N, D kita negatif 200. Kat sini kita boleh cari nilai N. Okay. Kalau pakai kalkulator terus boleh pakai kalkulator terus. Kita kira je kalkulator terus. Maksudnya kamu boleh kira 200 tolak dengan 2,600 sama dengan, ini saya pakai manual. Kemudian bahagi dengan negatif 200 sama dengan, kemudian tambah 1. Dapat 13. Jadi N kita adalah sama dengan 13. Soalan dia tanya apa? Kos membekalkan sarapan untuk seorang pada setiap hari adalah RM5. Jadi maksudnya kita kena buat apa? Kita kena buat SN. Semua orang setiap hari campur makan banyak. Jadi S13. S13 adalah 2A N per 2 A campur L. Kenapa kita pakai L? Sebab kita ada L. Bila kita ada L, L adalah last term kita pakai A campur L. Senang. Jadi kita akan dapat situ N kita 13 per 2, A kita 2,600 campur L kita, last term kita 200. Ini kalau dibagi benda last pakai formula ni je. Tak payah pakai yang panjang. Okey, ambil kalkulator. 13 darab dengan 28 bagi 2. 18,200. Jadi kita akan dapat 18,200. Oleh sebab itu 18,200 darab dengan RM5. Dapatlah jumlah berapa semua. Okay, 91,000 RM. Okay, ini contoh soalan melibatkan satu kebat juga ni, cerita dia. Kata penggunaan. Cuma kat sini ayat dia mungkin
dia ada silap sikit dalam bentuk ayat. Dia kata memberikan kos kepada yang balik. Kita tak mana balik. Kita tak bagi yang kan. Kita bagi makan orang tu sebelum balik. Kan? Okey. Soalan yang terakhir kita hari ni. Tengok nombor 3. Nombor 3. Okey. Jadi kalau kamu ada soalan tambahan, kamu boleh tanya. Saya tak ada masalah. Boleh bagi je. Boleh share. Saya open share. Nombor 3, segulung dawai dipotong kepada n bahagian. Panjang setiap bahagian adalah mengikut janjang geometri. Janjang geometri. Okay? Diberi bahawa panjang dawai bahagian ke-6 ialah 27 kali panjang dawai bahagian ke-3. Panjang dawai bahagian ke-6 T6 adalah 27 kali panjang dawai bahagian ketiga, T3. Itu maklumat dia. Dibagi ya. Okay. Hitung nisbah sepunya. Hitung nisbah sepunya. Okay. Apa maksudnya nak buat nisbah sepunya? Kita pecah pada formula. Apakah T6? T6 adalah AR5. Nampak? 27. Apakah T3? T3 adalah AR2. Sebab formula kita Tn adalah AR N tolak 1. AR N tolak 1. Jadi kita akan dapat itu AR5 per dengan AR2 sama dengan 27. A dengan A mati. R kuasa 5 per dengan R kuasa 2 dapat R kuasa 3. 27. Jadi R dapat 3. Sebab tu markah dia 2 markah sahaja. Okey. B. Jika jumlah panjang dawai adalah 59048. Jadi apa tu? SN sama dengan 59048 dan panjang dawai bahagian pertama ialah 2 cm. A sama dengan 2. Okay. Hitung bilangan bahagian N yang dipotong. Hitung bilangan N yang dipotong. Maksudnya dia tu cari N. Ni lah. Kita pakai SN untuk mencari N kita. Jadi SN, apa formula SN? SN sama dengan A. Tengok R kita. R kita 3 maksudnya 3 kuasa N tolak 1 per 3 tolak 1. Masukkan A kita 2 dan masuk kita punya SN. Biasanya SN saya akan masuk belah kanan. Akan anon sekarang macam ni 59048. Okey. Ini 3 tolak 1 2. 2 dengan 2 mati. Yang tinggal itu saja. Jadi yang tinggal apa? 3 kuasa N sama dengan 59049. Ni tambah 1. Okey. Jadi macam ni nampak ni? Guna log. N sama dengan log kanan. Bahagi benda macam ni log kiri. Ini formula untuk mencari unknown yang kuasa. Kita tukar pada log. Kamu tekan calculator, kamu akan dapatlah N dia berapa? Log 59049. Bagi log 3. Dapat jawapan 10. Jadi N kita adalah 10. Dia simple je. Okay? Panjang dalam cm bahagian yang terpanjang. Mana bahagian terpanjang? Bahagian terpanjang adalah T10. Jadi apa yang T10? Senanglah cerita dia. AR9. Berapa A kita? 2. Berapa R kita? 3 kuasa 9. Dia senang. Itu adalah panjang bahagian terpanjang. Panjang bahagian terpanjang. 2, 3 kuasa 9. 2 darab 3 kuasa 9. Jadi 39, 366. Kalau aku tengok saya buat, satu pun saya tak ini.
Sebab biasanya soalan dia dah bagi unit dekat soalan, dia minta panjang dalam cm, bahagian n, maksudnya bahagian n tak ada unit. Kalau dia nak luas dalam cm kuasa 2, equal dalam unit tertentu. Okey? Ini lebih kurang apa yang kita bincangkan hari ini tentang soalan pasal janjang. Okey? Ini janjang paling senang sikitlah. Kan? InsyaAllah kan esok kita akan jumpa lagi yang mana yang kelas Sabtu Ahad tu. Kan? Malam yang ada dah masuk semalam hari Jumaat. Okey? Topik pengamiran pengamiran dan juga kelas 2 pengamiran dia ada perbezaan sikit saja. Okey? Cuma mungkin saya nak beritahu satu dia sebab bulan 2 ni, bulan 2 maksudnya saya sekarang ni saya buat kelas pagi sebab kelas malam saya semua full. Kelas malam saya full. Saya tiap-tiap malam saya kerja daripada kalau pagi hari ni pukul 10 start kan, sampai pukul 12 malam. Straight. Ada kelas sambung. Okay. Jadi start bulan 2 ni saya dah free malam sebab program saya dengan satu lagi program dah habis dengan syarikat lain. Jadi mungkin saya akan tukarkan kelas pagi kamu ni ke malam. Ni kamu relax sikit lah. Cuma kesian dekat Ezmal lah. Kan Ezmal dah hilang ke? Man? Oh, awak ada keluar lagi? Ezmal. Lemak tak ada Ezmal lah. Kan? Sebab Ezmal ni dia duduk kat Sabah. Jadi kalau start pukul 8 habis pukul 10 tu, pukul 10 tu dah lewat lah. Kan? Okey? Ada Ezmal? Tak ada? Okey, nanti kita akan tengoklah macam mana kalau ada pelajar yang masih nak bagi ke. Saya bukan dari tukar tu, saya akan buat survey lah macam mana. Suka pagi ke, suka malam ke, macam mana. Sebab bulan 2 ni saya free banyak. Okey, jadi kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada soalan, boleh tanya terus. Kan? Kalau ada soalan, boleh tanya terus. Cari soalan dalam buku kamu, dapat tanya. Kan? Saya tengok orang banyak tak tanya, jarang tanya. Okey, jadi kita jumpa lagi insyaAllah esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Mana yang sama ni? Tak apa. Hana. Ya. Yang sama ke? Hana dekat. Wah, dengar tu. Okey. Tukar-tukarlah handphone korang pakai data. Okey. Bye. Terima kasih cikgu. Sama.